cuba test. Boleh dengar komen sikit kualiti dia macam tak laju sangat di internet. Tak komen sikit boleh dengar ke suara ataupun ada problem suara. Lagi 2 minit insyaAllah kita akan mula. Lagi ni sikit. Okay, sound clear. Apa ni? Okay, sound clear. Sorry, relax sikit. Mati. Ingat internet. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni saya akan okay.
So hari ni saya akan ada satu perkongsian lah. Satu perkongsian yang mana bila mana kita ni nak buat satu mobile apps, apa perkara-perkara yang kita patut fikirkan lah. Sebelum tu saya dah bagi salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir bin Azman. Saya merupakan front-end developer di Technerve Technology Solution. Jadi hari ini saya akan adakan satu perkongsian, yang mana perkongsian saya ni dia bertajukkan dengan mobile application, ataupun singkatannya adalah mobile apps, aplikasi mudah alih. Yang mana kita akan go through bermacam-macam cara, cara yang tradisional, cara yang paling latest sekarang ni, dan juga kita akan tengok juga apakah contoh-contoh jenis aplikasi yang kita boleh buat lah dengan menggunakan mobile apps. Sebelum tu semua clear sebab saya tak nampak komen bergerak ke apa ke. Tahu dengar ke tidak? Mungkin boleh dapat respon. Okay. Video dia agak lag sikit. Tak apa, saya cuba. Okey, kita akan mulakan dengan perkongsian saya tentang aplikasi mudah alih. Apa yang anda patut tahu untuk kita develop satu aplikasi mudah alih, dan kita akan tengoklah apa yang kita akan hasilkan, kat mana yang kita akan pasarkan, dan apakah dia punya kelebihan dan kekurangan bagi jenis-jenis yang tertentu lah. So kita sebelum saya memulakan, Technerve Technology Solution ni adalah merupakan satu syarikat yang mana kita akan membantu anda untuk merealisasikan cita-cita ataupun platform digital yang anda inginkan, termasuklah website, software, sistem, aplikasi, daripada semudah-mudah aplikasi hingga ke aplikasi yang kompleks. Jadi saya akan meneruskan dengan hari ini punya topik adalah tentang mobile aplikasi, mobile apps ataupun aplikasi mudah alih mobile. Jadi saya mulakan dengan slide saya. Sebelum kita bertanya ataupun kita go through dengan mobile apps, suka untuk kita define dulu apa maksud mobile apps ni kan. Bila kita nak ceritakan satu perkara ni, kita kena ada satu kefahaman maksud tentang apa yang kita nak ceritakan. Kalau kita tak ada satu kesatuan cara faham tu, maka semua orang akan berbeza-beza fikir kan. Mobile, orang boleh fikir tentang phone kan. Kalau apa-apa mungkin ada dekat tempat-tempat lain dia ada maksud-maksud yang berbeza ke apa kan. Contoh kat sini, mobile apps adalah is a computer program or software application designed to run on mobile device such as phone, tablet or watch. Okay. Jadi mobile apps ni dia tidaklah terhad kepada phone sahaja semata-mata. Dia adalah semua jenis aplikasi ataupun semua jenis device, semua jenis device yang ada yang kurang daripada saiz dia daripada desktop punya saiz. Contoh kat sini adalah yang paling kita selalu guna adalah phone lah. Yang secondary adalah tablet. Tablet juga merupakan satu aplikasi yang boleh dia boleh menggunakan mobile punya apps. Dan seterusnya adalah watch. Sekarang ni kita ada smartwatch dan bermacam-macam jenis lagi lah. Contohnya macam sekarang ni ada fitness band yang ada dia punya OS dia sendiri dan boleh sebagainya lah.
Jadi kita akan tengok beberapa kategori mobile apps yang ada kan. Mobile apps ni dia ada macam-macam jenis. Jadi yang pertama adalah social networking apps. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan bermacam-macam lagi kan. Kalau daripada zaman yang dulu-dulu mungkin MySpace ke apa ke kan. Mungkin ada yang tak sempat kan. Seterusnya adalah gaming. Gaming ni antara aplikasi yang antara terbanyak lah dalam, kalau kita tengok dalam Play Store, Google Play Store. Kita ada game, macam-macam game. Adalah macam-macam game, Candy Crush ke, Mobile Legend ke, PUBG ke, Pokemon Go ke. Seterusnya adalah entertainment apps. Entertainment apps ni adalah semua benda yang berkaitan dengan leisure lah, ataupun benda-benda yang kita nak guna untuk relax, ataupun entertainment yang kita tengok movie. Ada Netflix, ada YouTube. Untuk music ada Spotify. Seterusnya ada travel apps. Ni kita gunakan untuk search untuk hotel-hotel yang ada. Contohnya macam Trivago. Maps, kita ada Google Maps, ada Waze, Flight. Ada macam-macam jenis airline yang ada apps dia sendiri. Taxi ke, Uber, Grab. Contoh macam yang seterusnya, tu contoh-contohnya lah. Seterusnya adalah contoh-contoh yang kita akan tengok lebih detail lah ataupun pada hari ni. Puasa ni tak boleh minum air kan. Suara dia jadi lain pula. Seterusnya adalah business app, billing, buying and booking. Ni adalah konsep business. Contohnya macam kalau kita nak create satu apps, yang mana apps tu kita boleh jual beli kan. Kita boleh ada booking. Contoh yang paling mudah adalah kita ada yang selalu orang pakai adalah Shopee kan. Kita boleh beli barang. Orang yang menjual tu boleh memasarkan barang dia. Orang yang semua orang boleh go through setiap item-item, setiap kategori dalam tu. Dia boleh booking, dia booking tak pastilah ada ke tak. And then dia boleh add to cart dan sebagainya. Seterusnya adalah educational apps. Kat sini dia nak organize teaching process, ataupun dia jadi satu platform untuk teaching, ataupun dia ada satu platform yang mana kita boleh self learning kan. Kita macam ada, kalau kita tengok dekat internet, kita ada macam-macam interaktif punya apps kan. Kita boleh download dan kita boleh belajar sendiri. Ada yang apps yang boleh mengeluarkan bunyi dia, macam-macam bunyi, contoh untuk kanak-kanak dan sebagainya, apa semualah. So ni adalah apps-apps yang kita boleh expect untuk ada lah. Expect untuk ada. Jadi kita akan go through seterusnya. Okey, sebelum kita tahu tentang mobile apps ni adalah kita nak cerita tentang nak design ataupun nak develop mobile apps. Jadi so antaranya adalah kita kena faham tentang operating system ataupun mobile tu punya OS. OS ni apa? OS ni adalah system software that manage computer hardware, software resource, and provide common service for computer programs. Kalau kat sini kita tengok komputer tu kita boleh letakkan sebagai mobile punya device lah. Mobile punya device. Okay ke? Saya tak pasti. Tak ada respon lagging. Okay. Nampak risau pula. Tak keluar apa-apa, macam tak ada keluar apa-apa pula Keluar ke tak? Okay, kita teruskan. Iaitu OS. OS ni dia adalah satu sistem software lah. Software dalam kita punya device tu. Dia ada macam-macam jenis. Kalau kita tengok antara yang terkenal adalah dua yang paling besar, iaitu Android dengan iOS. Kalau Android ni dia punya untuk kita letakkan mobile apps kita adalah dekat Google Play ataupun Google Play Store lah. Dan seterusnya iOS adalah App Store, iOS App Store, Apple App Store lah.
Dan ada juga lain seperti Windows, dia ada Microsoft Store, yang lain-lain ada Amazon. Amazon dia ada dia punya store dia sendiri. BlackBerry pun ada juga. BlackBerry. Okay. So seterusnya adalah kenapa kita nak pilih mobile, ataupun kenapa kalau kita nak buat satu aplikasi ataupun satu software, better kita first kali kita buat, bukan first, antara benda yang penting adalah kita buat pada mobile. Yang pertama adalah there are more phone than people currently in the world. Kalau kita tengok dalam dunia ni ada 3.2 billion people in the world own a smartphone, and it will continue worldwide to 7.33 billion by 2023. Jadi kat sini sebenarnya nak kata bahawa setiap orang ni dia punya berkembangnya teknologi ataupun smartphone ataupun device yang mobile ni, akan datang kita akan mencapai lebih ataupun kalau kita tengok kat sini ada Cisco punya, they estimated that the numbers of connected device per person adalah 6.58. Jadi maksudnya pada tahun ini 2020 dijangkakan setiap orang ada 6.56 device, 6.58 device. Sangat banyak. Bayangkan macam kita hari ni, kita ada macam-macam device kan. Contohnya ada laptop, lepas tu ada phone. Phone mungkin ada yang ada 2, ada yang ada 3. Ada yang phone business ke, ada yang phone persendirian dan sebagainya apa semua. Lepas tu kita ada device-device yang kecil-kecil seperti smartwatch tadi kan. Semua adalah device-device yang connected. Jadi nak kata bahawa future untuk mobile apps ni adalah sangat luas kerana dia sangat berkembang. Hari ni kita menuju satu revolusi industri 4.0 kan. Mana semua sekali ni akan berkait ataupun connected to each other. Dia adalah interconnectivity. Dia adalah connection of connection of connection. Jadi kat situ semua connection ni adalah melibatkan device-device lah. Okay, dan seterusnya saya akan nyatakan kenapa, reason why your business need a mobile apps. Okay, yang first kali adalah be visible to customer at all time. Okay, bila kita ada satu mobile apps ni adalah once customer kita download semua benda tentang kita, customer tu boleh terus dapat daripada apps tersebut. Jadi kita visible. Kita ni wujud dalam customer tu. Seterusnya adalah kita build a brand and recognition. Jadi kita naikkan brand kita. Macam mana apps yang mula pada awalnya kecil, contohnya macam Facebook, ataupun kalau kita tahu kisah di mana Uber dengan Grab ni, yang mana awal keluar mana yang kemudian lepas tu mereka berlumba-lumba untuk naikkan brand dia sampai mereka ni recognized oleh masyarakat. Seterusnya adalah improve customer engagement. Kita ni nak engage customer ni, kita nak ada continuously engagement. Dia tak ada stop ataupun ada turun naik ataupun masalah ada waktu tu dia boleh access, lepas tu ada waktu dia tak boleh nak access. Seterusnya adalah customer loyalty. So kita akan pergi slide yang seterusnya. Jadi kita akan create lah, kita akan mula untuk generate ataupun bina mobile apps ni. Jadi mobile apps ni bila kita nak start, apa yang kita patut tahu kan, dan daripada mana kita nak start. Di sini saya akan terangkan beberapa sedikit lah tentang mobile apps ni. Okay. So yang pertama kita boleh yang ada untuk kita create ataupun kita develop satu mobile apps adalah dia ada beberapa jenis types of mobile apps. Basic type of mobile apps can be categorized into technology used to code them. Can be categorized by the technology used to code them. So ada tiga jenis, iaitu yang first kali adalah web app. Yang seterusnya adalah native apps. Jadi kita akan kita buka.
Okey, jangan dengar suara saya. Okey, yang pertama adalah web app, yang kedua adalah native app dan yang ketiga adalah hybrid app. So saya akan terangkan kesemua jenis ni dengan lebih detail lah. Okey, yang pertama adalah web app. Kita akan terangkan yang paling simple dulu dan kita akan go through kepada yang dua yang kompleks. Iaitu yang first sekali adalah web app. Apakah itu web app? Okay, web app are accessed via web browser on your mobile device. They are not standalone app in the sense of having to download and install code to your device. Jadi sebenarnya web app ni adalah basically dia adalah web lah, maksudnya dekat internet dan dia memerlukan, dia bukan satu web ataupun aplikasi yang standalone. Dia memerlukan browser untuk kita start kita punya apps tu, web app. They actually responsive website that adapt its user interface to the device the user is on. In fact, when you come across the option to install the web app, it often simply bookmark the website URL on your device. Okay. So nak kata bahawa bila kita ada satu web app ni, dia bukanlah kita create apps tu dan kita boleh download. Kita boleh install apps tu dekat dalam phone kan. Dia kalau nak install pun, dia akan wujud dalam keadaan yang mana dia akan keluar sebagai bookmark. Dia akan keluar sebagai bookmark. Yang mana bila kita buka je, dia akan masuk dalam kita punya browser dan dia akan load kita punya web app tadi. Basically dia adalah dia memerlukan domain. Sistem kita tu duduk dalam satu server yang mana kita bila kita nak masuk tu, kita load server tu ataupun kita load apps tu dalam server dan kita akan keluarkan kita punya web aplikasi tu lah. Dia adalah web base tapi kita access menggunakan browser. Ini adalah web app lah. One kind of web app is a progressive web app. Okey, ni adalah yang pertama antara contoh lah. Satu web app ni adalah kalau kita tengok dia adalah aplikasi progressive web app, WPA. WPA ni adalah kalau kita tengok, kalau saya boleh bagi contoh, contoh dia, okey, kat sini ada contoh. Contohnya saya buka website. Technerve. Kalau kita tengok kat sini, apa maksud progresif ataupun kita boleh kata sebagai dia adalah responsif lah. Responsif ni dia berubah-ubah dia punya interface dia ataupun antara muka dia. Kalau kita tengok kat sini, bila kita size pada size laptop, dia akan kita nampak view dia macam ni. View dia adalah seperti kita nampak view pada laptop lah. Kita tengok scroll bawah ada dia duduknya dekat sini dan sini. Seterusnya dan sebagainya lah. Okey, ni ada logo-logo apa semua. Okey, tapi bila kita nak katakan dia adalah progresif ataupun dia sebenarnya dia response to size, perubahan size. Contohnya bila dia keluar dekat laptop, dia akan size dia ikut laptop, tapi kalau tidak dia akan gunakan size seperti phone. Contohnya kita letakkan responsif kat sini dan kita kecilkan size dia. Okey, ini adalah apa yang kita akan nampak bila kita buka pada phone, kan? Ini apa yang kita akan nampak bila kita buka pakai phone. Nampak dia punya gambar dia agak distort ataupun dia punya ni list tadi tu dia dah ke bawah daripada instead of ke tepi. Tapi ini dia pakai WordPress lah. WordPress ni memang satu dia bukan kita develop untuk mobile. Maksudnya kita bukan first kali kita buat adalah untuk sesuai dengan mobile, tapi sebenarnya first kali kita buat adalah untuk kita sesuaikan dengan kita punya tengok desktop view lah. So kalau kita tengok dia punya ni agak lari sikit. Bila kita buka ataupun kita besarkan size dia, barulah kita nampak ada gambar-gambar yang tadi tak keluar, dia dah keluar. Ni contoh kalau dia tak ada ataupun minima dia punya progressive web app tu lah. Maksudnya dia tidak progresif. Dia tidak responsif. Okey, kita teruskan. Alamak, silap. Okay. Kita teruskan.
So web app ni dia ada salah satunya adalah WPA PWA lah, PWA. Jadi progressive web app. So teknologi yang dipakai kat sini adalah semua teknologi yang digunakan dalam membina website. Jadi website ni ada HTML, ada CSS, ada a bit of JavaScript ke kalau kita nak tengok satu motion pergerakan tu yang agak smooth, animation ke apa-apa ke. Dan yang paling penting sekali, dia perlu run inside a browser. Okay, macam-macam mana pun kalau kita nak akses kepada web app ni, dia adalah web aplikasi web ataupun dia duduknya di satu domain website. Jadi kita perlukan browser. Browser ni seperti mana? Chrome, Mozilla, Safari dan seterusnya lah. Jadi kita ada pros and cons dalam kita buat web app ni. Jadi pros dia antaranya adalah sebabkan dia adalah web based, kita tak perlu nak customize to the platform or OS. Jadi bila kita buat web ni kan, semua phone tak kisahlah dia OS apa, Android ke, sebab apa kita terangkan tadi ada OS, operating system, yang ada Android, ada iOS, ada Windows. Kenapa kita penting terangkan kat sini adalah sebab web app ni dia tidak terkesan pun pada phone. Contohnya kalau kita buka satu website tu pakai browser dekat phone iOS, dengan masa sama kita pakai dekat phone yang Android, dua-dua akan mengalami interface yang sama. Dua-dua akan ada interface yang sama, tak akan ada berubah-ubah. Dia tak berubah-ubah kejap bentuk dia macam ni. Nanti kita akan tengok contoh yang saya akan tunjukkan apa beza untuk interface lah untuk kedua-dua iOS tadi. Yang seterusnya adalah there is nothing to download. They won't take up space on your device memory. Jadi kat sini kelebihan dia adalah dia tak payah nak download macam mana kita nak download apps dekat dekat App Store dan dekat Play Store. Jadi dia tak perlu nak ada simpan memori apps tu dekat dalam phone. Jadi dia adalah sangat mudah dan sangat mudah untuk dicapai. Seterusnya adalah making maintenance easier. Ini adalah salah satu sebab kenapa kos dikurangkan adalah apabila maintenance tu sendiri kos dia telah dipotong. Maintenance ni sendiri mempunyai satu kos yang tinggi. Jadi bila mana dia punya maintenance dia mudah, kita punya mudah dia adalah kita just push je update tu dekat live, dekat web kita tu, web app tu yang duduknya di website sekian-sekian ke apa semua. Jadi dia terus live dan semua orang yang akses pada link itu pakai browser, dia akan terus dapat feedback live apa benda perubahan-perubahan yang berlaku lah. User don't need to download and update at the App Store, single app for all platform. Okay. So maksudnya kat sini bila user nak pakai, dia tak perlu nak, bila ada update dia tak perlu nak download lagi. Ataupun kalau kita tengok ada apps yang kita install dekat dalam phone ni, bila kita memerlukan dia update kan, dia perlukan dia perlu update, dia perlu install new update, dia perlu download dan sebagainya apa semua. Jadi kalau untuk web app ni dah tak perlu. Dah tak perlu sebab apa? Sebab dia sendiri dah stand alone lah. Dia single app dan semua platform boleh pakai. Tapi dia ada kekurangannya juga. Web app entirely dependent on the browser. Okay, definitely. Memang kita perlukan browser untuk buka web app ni. There will be functionality available which one browser and not available to another. Okay, kat sini dia akan possible giving user very experience. So kat sini bila kita pakai browser ni ataupun sama juga sebenarnya kalau kita tak pakai phone pun, sebenarnya ada browser ni bila button dia sekian-sekian bentuk dia macam ni. Ada button kat sini browser sekian, contohnya Mozilla button dia lain, dekat Chrome button dia lain. Jadi kat situ dia akan ada experience yang berbeza-beza. Ada orang yang dah selalu pakai Chrome, dia akan nampak sekian-sekian tapi bila dia berubah kepada Mozilla dia akan nampak lain. So kat situ ada function-function pada Chrome yang boleh buat tapi tak boleh dekat Mozilla ke contohnya. Kat situ dia punya kekurangan dia lah. Dan dia sebabkan dia adalah satu website yang seterusnya, because they are website, they won't completely work offline. Jadi kita nak pakai macam mana pun, kalau web app ni nak tak nak memang kita kena ada internet. Sebab apa? Dia akan load kita punya website dan dia akan load kita punya web app tu, aplikasi dekat web tu.
Jadi nak tak nak memang kita kena ada stable ataupun at least connection internet untuk dapatkan balik data ataupun kita update data, new data, refresh data dan sebagainya. Kita nak masukkan data, kita nak get that data ataupun kita nak refresh tengok apa new dalam data tu lah. So ini adalah contoh-contoh interface ataupun contoh bukan interface, contoh apps lah. Contoh apps yang mana dia wujud juga dalam apps yang native. Kalau kita tengok kat sini ni adalah web app. Dia wujud juga sebenarnya. Shopee pun ada web yang dia buat secara native dalam iOS dengan Android. Twitter pun sama, YouTube pun sama. Tapi ini adalah apabila kita browse dekat browser kita lah, kita akan nampak ini interface dia. Dia berbentuk macam ni. Dan antara perkara yang bagusnya tentang web app ni, dia ada yang responsif. Contohnya macam bila kita tengok YouTube pada web punya interface, dia punya gambar tu akan letak bersebelahan panjang macam tile. Tapi bila mana kita letak YouTube tu pada size phone, bila kita buka dekat browser, dia akan nampak dia ke bawah. Dia tak adalah nampak tile panjang-panjang tu apa semua tu, dan menampakkan dia punya kecil je interface yang kita tak nampak kan. Jadi bagusnya bila kita ni dia terus responsif ikut size screen lah. Ya, seterusnya adalah native app. Okey, ini adalah satu cara tradisional. Satu cara tradisional yang mana sampai ke bila-bila pun sebenarnya cara native apps ni adalah sangat relevan lah. Dah sangat relevan. Dia memang macam mana pun kalau nak jadi satu company, big company, dia memang perlu create satu apps yang mana dia support pada native. Native apps lah. Okay, kita tengok sikit apa maksud native app ni kan. Native app are built specifically for a mobile device operating system. Ni sebab tu kita terangkan tentang OS tadi. Thus, you can have native Android mobile apps or native iOS app. Not to mention all the other platform and device. Because they are built in just one platform, you cannot mix and match. For example, you can't use BlackBerry apps on an Android apps on an Android phone and use an iOS app on a Windows phone. Jadi kat sini bila kita pakai native ni adalah kita develop ataupun kita create satu apps tu memang pakai specifically pakai OS tu. Contohnya kita nak develop Android kan, kalau kita tengok macam mana Android ni dia pakai Java. Java ni memang kita code tu pakai Java punya ni lah, pakai Android Studio kan. Kalau contohnya macam kalau kita nak code untuk iOS pula, kita boleh code pakai Swift kan, pakai Codex punya ni. Jadi teknologi yang digunakan macam yang saya sebut tadi adalah dia pakai Java ataupun Kotlin. Dia ni untuk Android. Python mungkin beberapa yang lain, Swift dan Objective-C ni untuk iOS. Okay, so native ni boleh kita faham sebenarnya dia adalah satu apps yang kita buat literally untuk platform tu saja. Contohnya kalau kita buat untuk Android saja yang boleh pakai. Tapi kalau kita gunakan untuk iOS saja yang boleh pakai. Kalau kita develop untuk BlackBerry ataupun develop untuk Windows, itu sahaja yang boleh pakai. Jadi maksudnya kalau kita nak update ke apa semua, kita update dekat Android, kita juga kena update dekat iOS. Okay. So kat sini pros dia adalah because of their singularity focus, native app have the advantage for being faster and more reliable in terms of performance. They are generally more efficient with the device resource than other type of mobile apps. Jadi bila kita memang develop atas OS tersebut, dia memang dah specifically untuk OS tu, jadi dia dah sesuai lah untuk OS tu. Jadi dia adalah the fastest, dia adalah sangat laju, dia sangat reliable, dan dia memang ngam lah. Contohnya macam bila kita nak buat kita nak buat baju, kita terus ukur kat badan orang tu dan orang tu dah boleh pakai ikut kesesuaian dia kan. Contoh memang macam tu lah. Dan disebabkan and because native app connects to the device hardware directly, they have access to a broad choice device features like Bluetooth, phone book, contact, camera roll and so on lah.
So maksudnya bila kita sendiri develop dia pakai di atas satu platform yang mana kita pakai develop atas hardware tu sendiri, maka kita boleh pakai semua features yang ada kat dalam phone tanpa ada limit. Ni memang antara kenapa company-company besar masih lagi, ataupun secara tradisional ni memang dia masih lagi digunakan sampai ke bila-bila, sebab kita memang definitely kita pakai semua benda yang terlibat dalam phone tu punya device bila kita kita develop sendiri atas OS tu sendiri lah. Tapi dia ada kekurangan dia juga adalah sebab dia single platform, you have to duplicate effort for each and different platform. The code you create for one platform cannot be reused on another. This drive up cost very expensive. Okay, bila kita nak ada satu apps untuk contohnya Facebook lah kan. Bila kita nak create apps Facebook di Android, kita nak juga wujudkan dia dalam iOS, maka kita kena create another apps yang suitable dengan iOS pula. Dan bila kita ada satu benda yang kita nak update dekat dalam Android tadi, kita juga kena separately update juga untuk iOS. Jadi dia adalah dua kerja. Maksudnya macam kalau kita nak buat satu development tu, kita develop dua-dua. Kita tambah kat sini, dah selesai, dah tak ada error apa-apa semua, kita tambah kat sini pula. Dah selesai, tak ada error, okey, baru selesailah kedua-dua tu dengan keadaan yang sama dia punya recent update dia. Jadi kat situ dia bila ada banyak tambah dua platform, maka cost pun akan bertambah kan. So yang seterusnya adalah more effort needed and hard to maintain and update the code base for each version. Okey, contohnya version untuk Android ni dia perlu di maintain dengan cara tu. Kalau version untuk iOS dia pakai yang iOS punya. Jadi kalau kita nak maintain memang sangat susah dan sangat tinggilah cost dia. Seterusnya, every time there's an update to the apps, the user has to download the new file and reinstall it. This also means that native app do take up previous space in the device storage. Okay, contohnya bila kita bila kita dah maintain tadi kan, kita kena maintain dua-dua, satu hal. Lepas tu bila kita dah maintain pula, user ni nak kena download new file yang kita update tadi. So bila dia dah download new file yang kita, contohnya bila kita buka, dia cakap ada update yang diperlukan kan. So kita pun tekan update. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita download semua update yang ada dan dia akan reinstall balik. Jadi kat situ dia akan makan space. Sebab itulah bila kita tengok satu apps tu, contohnya Instagram, dia makin berkembang, ada macam-macam features, ada contohnya macam face punya recognition apa semua tu kan, face app semua. Maka dia punya size untuk Instagram tu daripada kecil dulu untuk gambar semata-mata dah jadi besar. Dia ada processing dia sendiri apa semua tu di dalam Instagram tu. Jadi makin lama makin use space lah. Dan dia take up juga previous space dalam kita punya device storage lah. So ini adalah contoh. Okay, bila kita nak kata salah satu kekurangan ataupun tak tahu nak kata kekurangan ataupun tak ada kekurangan ataupun kelebihan adalah bila mana kita nak develop, dia memang kena develop separately. Okay, kita develop separately. Tengok kat sini ada contoh yang mana kalau kita buka WhatsApp dekat dalam iOS, dia punya interface sangat berbeza dengan iOS dengan interface di dalam Android. Dekat bawah ni pula ada untuk Telegram. Telegram ni kalau tengok dekat dalam Android dia macam ni, dan bila masuk dekat iOS dia macam ni. So kita memang developer ni kena develop two type of code base yang berbeza lah. Satu yang favor kepada Android, satu lagi adalah untuk iOS. Tengok ada berbeza dia kan. Contoh macam kat sini, Android prefer untuk dia drop down instead of dia letak button macam ni dan sebagainya lah. Dia banyak-banyak features yang sebenarnya dia ambil button ni dia ambil daripada OS tu sendiri punya button. Sebab dia, kalau kita tengok kan, ada apps ni button dia semua lebih kurang. Kat situ sebenarnya dia develop secara native kan. Sebab button yang sama juga dipakai dekat tempat lain. Okay. Seterusnya adalah hybrid app. Okay. So kita akan terangkan tentang hybrid app.
Okay, apa masuk hybrid app ni pula? Okay, and then there are a hybrid app. There are web app that looks and feel like native app. They might have the home. They might have a home screen apps icon, responsive design, fast performance, even be able to function offline. But there are really web app that looks like native. Okay. So sekarang ni kita ada satu teknologi, dia bukanlah satu teknologi baru pun. Sebenarnya dia dah bergerak dalam 6 tahun lepas mungkin. Sebenarnya teknologi ni dah bergerak awal lagi. Dia dah wujud satu platform ataupun satu framework yang mana kita pakai kod-kod ni, kita dah tak tulis kod on Java ataupun kita dah tak tulis kod on Swift. Kita ada satu contohnya bila kita nak buat on native tadi, kalau kita nak buat untuk Android kita kena tulis pakai Java je kan. Dan kalau kita nak buat untuk iOS kita kena tulis pakai Swift kan, Swift ataupun Objective-C. So itu je dua programming yang berbeza, dua cara syntax yang berbeza, dua cara maintenance yang berbeza. So kat sini apa hybrid app ni buat adalah dia satu code base, satu code base yang mana dia boleh dibaca juga dalam Java, dia boleh di-compile dalam Java, dalam masa sama dia boleh baca juga dalam iOS. Okey, silap pula tekan. Okey, dan teknologi yang digunakan kat sini adalah dia ada macam-macam jenis teknologi dan dia pakai web punya teknologi. Kalau kita tengok sebenarnya mudah macam tadi itu, kita ada satu web app, dalam masa sama kita ada native app dan kita ambil in the middle. Dia adalah development dia adalah kita seala-ala kita ambil web punya cara development. Tapi dalam masa sama dia ni boleh di-download seakan-akan dia adalah satu native app. So development adalah contohnya kat sini ada Ionic, ada Flutter, ada PhoneGap, ada Cordova dan sebagainya. Nanti kita akan tengok ada beberapa juga list hybrid app ni. Jadi pros untuk hybrid app ni adalah, yang pertama sekali adalah building a hybrid app is much quicker. Kenapa much quicker? Sebab apa? Contoh kalau contoh satu company ni dia dah ada sistem dekat web. Dia dah ada sistem kat web. Dengan mudah je dia boleh gantikan sistem kat web tu dan dia create satu sistem yang di-develop ala-ala web yang boleh di-download seakan-akan native app. Boleh faham ke? So maksudnya kita ni boleh build a hybrid app much quicker. Kita dah tak payah nak daripada satu web punya app yang kita buat tu, kita nak develop separately. Okay, Java punya team kena develop untuk Android. Yang seterusnya adalah kita kena pass dekat team untuk iOS pula. Jadi daripada kita nak develop dua benda, better adalah kita buat secara lebih cepat adalah kita develop satu tempat je. Code base kita satu je tapi dia boleh run on dua-dua. Okay, much economical than the native app. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat develop native app ni, cost untuk Android punya apps dia satu cost yang tinggi. Yang sebenarnya untuk iOS pun satu cost yang tinggi juga. Tapi bila kita pakai hybrid apps ni, kita dah dissolve semua cost yang kita gunakan untuk dua kepada hanya satu code base sahaja. Yang mana apabila kita buat apa-apa pun, dia terus switch ataupun dia terus split kepada dua apps. Iaitu dia boleh buka juga pada Android, dalam masa sama juga dia boleh buka juga dalam iOS. Yang seterusnya adalah they also load rapidly and ideal for usage in country with a slower internet connection and give user a consistent user experience. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini adalah dia ni boleh bergerak dengan pantas. Macam mana native app ni boleh bergerak pantas? Dia adalah apps yang diinstall dalam phone. Dan dia sangat pantas lah sebab dia memang ada kat dalam phone. Dia tak payah, kalau contohnya internet tak ada apa semua, dia masih boleh run kecuali dia tak dapat update apa-apa daripada online. Sama juga features yang ada kat native tu dia dapat juga dekat dalam hybrid app ni. Dalam masa yang sama dia boleh gunakan user experience dia sangat kita dapat increase the user experience. Diorang ni boleh pakai macam mana diorang ni dapat apps download yang diorang download dekat dalam App Store contohnya kan. Dan finally, because they are using single code base, kita pakai satu code base je, there are much less code to maintain. Jadi contoh kita buat A dan kita buat B, kita maintain A, kalau kita tak buat maintain B, habislah B ni akan ketinggalan.
Tapi kalau kita buat pakai hybrid ni, kita buat satu je tempat, yang mana satu ni dia boleh split into two. Jadi dia automatically update untuk dua-dua part. Tapi tidak dinafikan juga dia ada dia punya kekurangan dia kan. Kekurangan dia adalah dia a bit might lag in power and speed compared to native app. Okay, native ni memang sangat powerful lah. Sangat powerful, dia adalah paling ultimate kalau kita nak buat. Contohnya macam kenapa Facebook dia buat dia punya native app sendiri adalah sebab dia bila dia nak user nak guna laju dekat dalam iOS, dalam masa sama dia nak juga user ni guna laju dalam Android. Jadi kat sini sebenarnya hybrid app ni dia lambat sikit je. Dia lambat sikit je daripada native app sebab dia ada feature-features yang ada dalam native app, kelajuan apa-apa semua tu. Dalam masa yang sama dia adalah di-develop pakai web. Web macam web app tadi tu kan. Dan a bit expensive than web app. Okay, web app ni tadi sangat harganya taklah tinggi seperti mana kita nak buat native. Dan sebenarnya web app ni adalah antara kos yang paling murah lah. Sebab kita memang buat dekat dalam web, kita tak payah nak fikir tentang design yang sangat kompleks macam mana phone. Contohnya kalau kita tengok web app ni design dia sebab dia punya screen dia besar. Screen dia besar jadi dia ada macam-macam tempat yang dia boleh letak apa semua, background yang macam-macam. Tapi bila kat dalam phone ni dia sangat limited. Apa yang kita nampak dekat dalam phone ni tak semua benda yang kita boleh appear dekat dalam web dia boleh appear juga dalam phone. Contohnya bila kita letak, contohnya macam tadi kan, kita ambil YouTube ni bila dekat dalam web punya app, dia punya gambar dia macam video-video dia adalah bentuk tile. Contohnya ada 5 video, lepas tu bawah ada 5 video lagi, bawah ada 5 video lagi. Tapi kalau duduk dalam phone kan, kalau kita ada semua 5 video satu baris tu, maka phone kita ni tidak akan nampak lah apa benda video tu kan. Jadi kalau kita tengok ada 5 video satu baris tu, maka kecil lah gambar-gambar tu, dah susah lah kita nak tekan. Jadi kat sini dia adalah satu kemudahan dia adalah dia terus pakai native tadi tu untuk lajukan. Jadi kat sini dia a bit expensive lah daripada web app. Web app ni dia lebih mudah nak buat. Mobile ni dia lebih kompleks sikit tapi dia lebih mudah daripada native app. So ni adalah contoh konsistensi yang mana apps yang kita develop ni dia boleh ada. Contohnya kalau kita tengok kat sini, apa yang berlaku dia ada a bit different lah. Tapi kita boleh tengok sebenarnya banyaknya interface kita ni sama je untuk kedua-dua apps tadi. iOS pun bentuk dia sama, dekat dalam Android pun bentuk dia sama. Sama lah juga macam contohnya kat sebelah ni. Kita tengok dua-dua ni adalah kalau tengok kat atas ni kan, ni adalah iOS punya phone. Ni tak tahu phone apa ni, iPhone apa, tak ingat, tak pasti sebab tak pernah ada iPhone kan. So sebelah ni adalah Android punya smartphone. Nampak tak dia punya exactly sama. Tengok dia punya atas ni sama, dia punya search bar dia sama, button dia sama, bawah ni dia ada sama. So nak kata bahawa dia tak perlu nak di-develop pada dua code base yang berbeza. Contohnya macam tadi, kita tengok kat sini dia adalah dua code base yang berbeza. Satu dia bentuk yang macam ni, satu lagi bentuk dia macam ni. Okay, video saya lag sikit, maaf lah. Harapnya boleh tengok balik nanti semula dengan keadaan yang laju lah. So kita dah pergi dekat situ, kita dah habis dah untuk hybrid app. Jadi itulah serba sedikit kenapa bila mana kita nak kenapa apa sebab untuk kita memilih hybrid app ni sendiri berbanding kita nak create native. Satu, contohnya kalau kita ada satu kita nak buat satu bisnes kedai kita ni boleh buat delivery makanan. Kat situ kita ada booking, kat situ user dia ada beberapa user yang terlibat. Satu user untuk pembeli, satu user untuk admin kan. Satu mungkin untuk part cash flow ke apa semua. So kat situ bila kita nak buat satu website ni, kalau kita start dengan kita nak pakai native punya cara approach adalah kita kena bayar untuk orang develop Android punya satu team dan masa sama kita kena bayar juga untuk iOS punya team. Dia berbeza dengan company-company yang besar, contohnya macam Facebook dan sebagainya apa semua ni, mereka ni dah well established dan diorang tak kisah pun untuk habiskan kos untuk dapat kelajuan ataupun dapat user yang consistently
consistently guna dia punya apps tu hari-hari kan. Kalau kita tengok Facebook kita pakai hari-hari ataupun Instagram kita pakai hari-hari apa semua, kita tak nak ada lag, kita nak ada masalah, tak nak ada problem. Kita nak bila dia load gambar sahaja, dia bukan load the whole apps dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, bila kita nak pakai apps ni yang tak terlalu besar, mudahlah kalau kita pakai satu cara yang mana kita pakai hybrid app, yang mana kita developnya sekali saja. Dia akan terus menghasilkan dua apps untuk mobile apps, yang untuk Android tadi dan untuk iOS. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita update ataupun kita ada buat perubahan-perubahan yang sangat major, besar dan sebagainya apa semua, dia terus automatically dia terus create untuk dua lah. Dia ada punya, contohnya macam Android dia ada cara development dia sendiri, iOS ada cara development dia sendiri. Kita just lalukan dia punya, ataupun kita just create menggunakan platform yang kita nak pakai tu, dan dia akan menghasilkan apps untuk that OS. Maksudnya kita terus menghasilkan OS tu punya apps lah. Android, dia akan terus hasil Android punya apps. iOS, dia akan terus masuk iOS punya apps. Dan kita boleh terus pasarkan apps kita ni dekat dalam, contohnya kalau Android kita boleh terus masukkan dalam Play Store, dan kalau dekat iOS pula kita boleh terus masuk dalam App Store. Jadi memudahkan kerja, dia sangat laju, dia sangat mudahkan kerja, dia sangat kurang dia punya cost kan. Dan banyak-banyak features yang dia dapat adalah antaranya features yang ada dekat dalam web dia ada, dan masa sama features yang ada dekat dalam native pun dia ada juga. Jadi kat situlah saya sampai di sini sahaja kot perkongsian saya. Mengapa bila kita nak buat satu web app ni, saya prefer untuk kita pakai hybrid app adalah dia lebih cepat, lebih kurang kos, dalam masa sama dia mudah untuk di-maintain. Kelajuan kalau kita tengok kat sini, lack of power and speed ni dia sebenarnya tidak sangat dia tak signifikan sangat. Contohnya macam kelajuan untuk native ni mungkin dia 10 kan. Tapi lag untuk satu native app ni mungkin 10, tapi bila sampai dekat hybrid app ni dia jadi 100, dia jadi lambat sikit. Tapi dia tidak signifikan lah. Lambat yang maksud saya ni adalah 10 millisecond kepada 100 millisecond. Jadi dia tak nampak sangat signifikan. Tapi kalau kita satu company yang besar dan kita nak invest banyak untuk kita punya customer kita dapat user experience yang sangat bagus, maka kat situ kita prefer untuk kita pakai native lah. Jadi nak kata sebenarnya bahawa bila saya terangkan tentang 3 jenis web app, native app dan hybrid app ni, dia bukanlah nak kata yang mana yang lebih power, yang mana yang lebih yang ni lah yang paling yang kita kena pilih, yang ni tak payah pilih langsung, tak. Dia sebenarnya semua ni boleh ada fungsi-fungsi tersebut. Contohnya macam kalau kita nak buat web app yang mana semua boleh akses hanya pakai browser saja, phone pun boleh akses, dalam masa yang sama laptop pun boleh akses, dan user ni tak payah nak pening-pening fikir nak pasal storage kat phone, kena clearkan untuk install app, bolehlah buat pakai web app. Tapi kalau dia dah jadi satu company, big company, dia nak user ni tetap continuously tak engagement tu sangat baik apa semua, maka pakailah native app. Tapi kena bear the cost lah. Cost dia sangat tinggi. Memang memerlukan development cost yang tinggi, satu masa yang sangat banyak, sebab kita nak develop untuk Android dan masa sama kita nak develop juga untuk iOS. Tapi kita dapat customer kita dengan keadaan engagement yang sangat baik lah. Itu untuk native app. Dan yang ketiga adalah the fastest ataupun the easiest way untuk kita dapatkan apps ni adalah dengan hybrid app. Hybrid app ni adalah apabila kita nak develop, kita develop macam mana kita develop web app tadi. Dia punya cara development adalah konsep yang sama, hampir sama. Tapi bila kita nak deploy ni, kita boleh terus deploy dan kita boleh terus create dia as a two app. Jadi satu kita boleh terus dapat iOS, dan satu juga kita boleh terus dapat untuk Android. Memakai satu code base sahaja. Jadi kita punya developmentnya hanya developernya ada satu orang saja, ataupun satu team saja, bukan satu orang. Satu team saja. Tak payah kita nak bayar untuk dua team yang mana satu kena Android, satu kena iOS. Dia hanya kita hanya bayar untuk satu team saja, dan daripada satu team ni hasilkan code base, satu code base yang boleh menghasilkan dua apps.
Jadi itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Mungkin kalau ada apa-apa soalan boleh directly email, maaf ni Team Technerv, boleh email kepada saya Yasir Azman, YASIR AZMAN @technerv.my. Ni tak sempat nak tukar tadi. Jadi boleh emailkan kepada saya untuk apa-apa soalan ataupun nak tujukan apa-apa perkara yang muskil tentang nak develop mobile dulu ke ataupun nak develop web dulu ke. Saya pun merupakan seorang web developer di Technerv Technology Solution, dan saya juga ada experience yang mana saya develop mobile apps menggunakan Ionic. Kalau kita tengok kat sini tadi ada satu Ionic, dan Ionic ni dan itu antara cara kalau bagi saya untuk kita create satu simple apps yang mana benda tu boleh diinstal dalam App Store dan iOS, dalam Apple Store ni, App Store dengan Play Store, maka pakailah cara yang paling mudah dengan keadaan kos yang paling rendah. Itu sahaja daripada saya. Sebelum saya tamatkan, ada apa-apa soalan ke? Saya tak pasti nampak ke tidak soalannya ni sebab komen dia tak naik. Mungkin sebab lag internet kot. Apa, insyaAllah kalau kita tengok balik video ni dia tak akan nampak obvious sangat lah dia punya lag tu kan. Harapnya begitulah. Jadi kalau ada apa-apa boleh komen je dalam video ni, walaupun dah habis live nanti saya akan cuba untuk reply. Dan apa-apa pun saya ucapkan terima kasih bagi siapa yang dapat join live kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaat daripada apa yang saya ingin kongsikan, dan kita boleh bersama-sama merealisasikan impian kita untuk create satu digital punya platform lah. Jadi semua yang kurang tu saya mohon maaf, dan yang lebih tu kita boleh gunakan dan manfaatkan, kita boleh share pada sesiapa yang kita kenal. Jadi saya, kalau tak ada soalan, lah. Tak ada soalan, saya habiskan live saya pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu untuk live yang akan datang. Stay tune. InsyaAllah akan ada perkongsian-perkongsian yang lain pula untuk akan datang nanti. Jadi jangan pernah jemu untuk bersama kami, Technerv Technology Solution. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.